Yo guys, and welcome to my video. Xiaomi baru je launch Xiaomi 13 Ultra untuk global. So sekarang ni apa yang kau perlu tahu dan juga perbezaan dia berbanding yang korang beli model 13 Pro tu. Sebab mungkin ada yang tak dapat nak beli sebab stok tak ada. Ni mungkin peluang untuk korang juga untuk grab sebelum benda tu habis stok lagi. Alright, without wasting more time, kita nak cakap apa yang baru dengan Xiaomi 13 Ultra dan juga perbezaan dia. Mungkin yang ni adalah lawan kepada a true Samsung Galaxy S23 Ultra juga. First of all, korang tak boleh nak cerita perbezaan sangat kalau tengok pasal dia punya screen. Sebab kali ni dia bukan just letak screen yang lama je, tapi dia buat reinvent dan finenesskan screen yang dah ada dekat 13 Pro tu and buatkan 13 Ultra ni lagi baru. Contohnya dekat sini adalah walaupun dia macam size dia sama je 6.73 inci, dia still pakai AMOLED tau. Dan ialah dia punya 120Hz is a normal thing untuk sebuah telefon flagship. And Ultra version is a bit different kalau korang nak tahu. Untuk version kali ni dipanggil LTPO3. So LTPO3 ni basically just terang sikit. Okay, bukan sikit tau, banyak juga. Kalau kau nak tahu, untuk version Pro dia punya brightness boleh pergi sampai 1900. Manakala untuk version Ultra ni, sebab kau dah dengar hari tu Vivo dia boleh sampai 2500 kan, dia punya nits of brightness. Kali ni Xiaomi 13 Ultra adalah yang paling terang, yang paling hebat yang ada dalam smartphone punya kategori. That is 2600 nits of brightness bila kau duduk dekat luar, and this is peak brightness. Dan benda yang standardized juga, dia akan ada curve screen. Obviously dengan dia punya bezel tu akan lagi nipis. Benda yang kau tak akan nampak dekat sini adalah dia punya quad curve. And mungkin aku tak promote sangat untuk Xiaomi letak that kind of screen dekat dia punya flagship devices ataupun dekat mana-mana pun kalau ikutkan. Next up, kita cakap pasal dia punya kamera pula. Obviously dengan telefon yang kata version Ultra ni akan dapat a latest gadget kan, a latest sensor yang Xiaomi boleh letak dekat dalam dia punya telefon obviously. And untuk version kali ni rasa macam tak ada beza sangat pun, sebab dia still pakai 50 megapixel sensor sama macam 13 Pro. Tapi yang Ultra version kali ni kau akan nampak ada sedikit perbezaan tau. Kau boleh teka tak apa benda tu? That is dia punya variable aperture untuk lenses. So sekarang ni bukan je kau dapat sensor yang sama, tapi kau akan dapat a different aperture untuk tangkap gambar. So function dia dekat sini adalah untuk buatkan gambar tu lagi fokus and kalau nak lagi terang. Sebab kebanyakan orang yang komplain kata it's a 1-inch sensor and then kadang-kadang dia macam terlalu bokeh, sometimes rasa macam dia orang tak nak tangkap gambar macam tu and nak kalau boleh focus all the things. So dekat sinilah di mana terciptanya untuk dapatkan gambar yang lagi terang tapi pada masa yang sama fokus dekat semua benda. That is aperture sampai 4.0. Kau actually boleh dapat tukar daripada 1.9 sampailah kepada 4.0 untuk dia punya aperture. Make sense untuk orang yang suka tangkap gambar dekat luar lah kan, tengah hari and everything, perlukan that kind of ND filter kalau ada. Tapi kalau tak ada, this F punya stock akan buatkan kau punya gambar lagi nampak, orang kata tak overexposed lah at least. Antara jenama yang pakai juga variable aperture ni adalah contohnya macam Huawei, lepas tu sebelum ni pernah dipakai oleh Samsung. So all these devices experiment and guna and cuba belajar macam mana nak letak sebuah variable aperture and mungkin dapat benda terbaik out of it. To me benda ni macam bagus lah, sebab semua orang patut ada experience untuk letak and jual macam mana dia punya customer dapat terima tak apa yang dia orang buat. Satu benda lagi, Xiaomi dah letak extra kamera untuk korang zoom lagi jauh. Contohnya kali ni dia adalah 3x, sebelum ni hanya 3.2. Tapi kali ni kau akan dapat 4 sensor tau, ataupun 4 kamera yang berbeza. That is dia punya wide macam biasa 50 megapixel. Lepas tu dia ada telephoto ada 2, that is dia punya 3.2x dan juga 5x. Lepas tu dia punya ultra wide, that is 50 megapixel. Untuk version kali ni katanya dia akan buatkan gambar tu nampak a bit better, tapi dia fokus juga adalah untuk dapat semua gambar in different angle. Contohnya macam kalau kau tangkap gambar wide, dia akan turut tangkap gambar dekat ultra wide, telephoto dan juga zooming sampai 5 kali tu. So this version of orang kata choices akan ada pilihan. Contohnya macam kalau kau nampak dekat mana-mana telefon sekarang ni dah start ada option untuk tangkap ataupun crop bila korang tangkap gambar. So benda ni lah yang akan dibawa masuk dalam version Ultra juga. Basically dia ada 4 50 megapixel sensor untuk dia punya option untuk tangkap gambar. And untuk sensor yang diguna juga adalah IMX989 untuk dia punya main sensor, that is 50 megapixel. Lepas tu ada sensor yang 3 tu, dia punya telephoto 5.0
dan juga ultra wide. Dia akan guna IMX 858 dan tak make sense untuk diletak 989 dekat semua variant sebab sensor tu lagi besar kan. So dia terpaksa ambil yang kecil sikit tapi dia punya quality is still top notch. And aku nampak lah dia boleh calibrate and dapatkan hasil gambar yang ataupun color yang sama sahaja. And Leica pun tak ada nak hassle sangat adjust dia punya color, dia punya calibration, all the things sebab dia pakai satu sensor saja. Cumanya ialah Leica kan fokus ataupun pro dengan lenses yang dia boleh provide. Tapi yang kali ni akan buatkan kerja dia orang lagi senang basically. And then obviously untuk dia punya processor Snapdragon 8 Gen 2 sama je macam Pro version, tak perlu macam ada perubahan sangat pun. Dan dia punya performance memang tak dinafikan, perform really well dekat semua flagship yang aku pakai pun, dekat Xiaomi pun dia performs really well. And apa yang kau akan dapat dekat sini adalah bukan 8GB macam yang Pro, tapi kau akan dapat 12GB RAM as a standard. Dan kalau kau nak pergi atas lagi 16GB RAM pun boleh juga. Tapi kali ni dia ada option sampai 1TB. Make sense lah untuk sebuah telefon namanya Ultra kan. iPhone dah buat, Samsung dah buat, orang lain pun dah buat. So sekarang ni masuk giliran Xiaomi nak bagi tahu dekat orang lain, dia pun tahu akan ada option 1TB and kata dia punya kamera still akan makan storage. Pelik kan? Biasa tengok Xiaomi ni macam kedekut sikit dia punya RAM. Kali ni dia boleh pergi sampai 12, lepas tu pergi 16 lagi. Betul-betul all out lah Xiaomi ni. Tapi processor power pun still kena sejukkan proper way lah kan. So dekat sini Xiaomi actually dia provide dia punya custom cooling system di sini, that is low liquid cool tech. So benda ni sepatutnya dapat sejukkan ataupun nama dia dipanggil radial cooling ataupun chamber something. Dia ada dua tau. So this is a combination of a chamber untuk sejukkan dia punya processor ataupun all the components lah. And boleh nampak lah macam mana dia boleh sejukkan and macam mana dia boleh baca ataupun buatkan kesejukan tu lagi cepat berbanding dengan yang pakai orang kata conventional lah untuk jenama lain. So this one is a better one. And katanya juga dia dah buat test out dengan jenama-jenama lain yang ni 6 degree lagi sejuk daripada competitor. So this is a good stuff and mungkin juga akan kurangkan isu dekat Snapdragon punya side. And yelah dia orang provide processor yang power-power. Tapi kalau tak bagi cooling system yang bagus, benda tu akan jadi problematic juga. Last but not least, 5000 mAh tu boleh kata lagi banyak daripada Pro. Tapi benda tu macam a no-brainer ataupun patut dah Xiaomi letak untuk dia punya Ultra version. Sebab obviously dia akan lagi tebal and buatkan telefon tu lagi tahan lama. Katanya boleh tahan sampai 1.5 day. Xiaomi, jujur nak cakap biasanya untuk telefon flagship ni susah nak tahan lebih daripada 1 hari. And at least macam pukul 12 tengah malam dah start charge dah. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. And dia punya charging is actually 90 watt. And macam biasa kau akan dapat P1 punya chip untuk charge ataupun untuk maintain kau punya charging speed. That 90 watt tu boleh kata agak low lah berbanding dengan Pro version. Sebab yang Pro dapat 120 kan. Dia punya biasa pun dapat 120 juga. Tiba-tiba Ultra version dapat 90 watt. What's happening ni Xiaomi? Ada benda yang kau tak bagi tahu ke? Cuba jelaskan kalau boleh. And untuk charge penuh boleh ambil masa dalam 48 ataupun 49 minit. Still not bad tau untuk daripada 0 sampai 100%. But at least we can get 120 sebab kita pay berkata mahal lah juga untuk version Ultra. And this is an option yang boleh kata orang nak sangat-sangat ataupun orang tak akan compromise bila pergi dekat Ultra. Sebab aku akan dapat apa yang bawah-bawah tu dapat. And bila dia pergi kepada 90 watt ni, rasa macam ambil terganggu lah decision untuk beli sebuah telefon tu. And this is a crucial thing tau kalau kau nak tahu. Sebab at least kalau dia boleh support sampai 120 watt pakai yang Pro version, aku tak kisah. Tapi bila dia limitkan kepada 90 watt saja, benda tu akan jadi a bit persoalan. Ya, tu je lah apa yang aku boleh cerita tentang Xiaomi 13 Ultra. Sebab on top of that, aku excited dengan S23 Ultra, iPhone 15 Ultra. Yang ni pun boleh kata sama juga. Teruja sangat-sangat nak tengok top of the line, dapat came out, dapat gunakan all those tags dekat dalam dia punya smartphone. Okay, untuk harga ni boleh kata RM5,999 aku tengok dalam website. Dia belum official tapi excited to know apa Xiaomi Malaysia dapat tawarkan harga dekat Malaysia ni. Mungkin lagi low kot. Kalau sampai cecah 6,000 rasa macam not Xiaomi kind of thing lah Xiaomi. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye.
Okay, untuk design guys, Xiaomi 13 Ultra tu dia lebih kurang sama je tau, tapi dia lagi flat and nampak macam a bit boxy. Still dia kekalkan silicone back, yang mana satu benda yang kita nak lah. Dan dia ada wireless charging juga, which is a warm welcome untuk Xiaomi guna this type of material. Walaupun dia basically plastik je, tapi dia still rasa premium sebab it's a leather silicone. Okay, nothing go wrong. Tapi yelah, adalah sikit. Bye.